Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami The Tech Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Terus dah start. Orang bisik. So kita macam dengar, jadi apa tu? Close, makin dekat. Semua orang rasa bulu remang naik. Aku tak berani nak pusing. Jadi ingat, jangan takut kepada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Exactly. Hai, apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam Puaka. Okey, dalam beberapa minggu ini, kita akan sambut tahun baru 2022. Macam semua, ada yang excited kan? Wah, 2022. Macam mana? Ada tak benda-benda yang awak dah kata orang tu fikir nak buat dah tercapai? Kalau belum tercapai, tak mengapa. Sentiasa mencuba. Okey? Seperti biasa, sebelum kita mulakan apa-apa, kalau boleh jangan skip ad. Itulah cara untuk anda bantu kita tim Puaka untuk dapatkan sikit sebanyak deep pocket kita untuk beli air. Macam tu. Dan kalau nak support kita untuk beli merch, jangan lupa bolehlah lungsuri internet www.puakasg.com. Dan kalau ada ada saranan, nak tanya apa-apa, suggestion, idea-idea untuk apa kita nak buat pada tahun baru nanti, bolehlah email kepada kami di puakasg@gmail.com. Dan jangan lupa follow kita punya Instagram dan juga TikTok di Puaka Official. Hati-hati, kita ada scammer kat luar sana. Jadi jangan tertipu dan ditipu oleh puakaofficial.sg. Okey, kita mulakan dengan tamu kita, tak lain tak bukan. Inilah dia salah satu penaja kita, The Tech Team SG. Lupa kan Pak? Tak lupalah nak tengok kamera mana nak tengok ni. Macam tu. Cik pasal lah Mak? Tak cik pasal dah. Okey, Sani. Ramai orang kat luar sana cakap, okey, Sani cerita. Sebab kita dah dengar siapa tu? Mas, Kak Cik. Mas Kak Cik, ya. Mas kan, Kak Cik. Mas Hamid, Kak Cik. Mas Hamid, Kak Cik. Yes. Lepas tu kita ada Nadia, orang panggil Kak Long. Ni Abang. Tak adalah, banyak orang kalau nampak kat luar cakap, ni Abang Puaka cakap, ya. Perangai macam mana? Perangai siapa? Saya? Dia? Cakap, senyum lah. Senyum. Senyum. Okay. Senyum tu sedekah. Bagus. Alhamdulillah. Boleh kita mulakan dengan Puaka? Alhamdulillah. Cerita apa nak cerita? Orang semua cakap banyak cerita. Sebelum kita mulakan cerita tu, apa kata kita ceritakan yang tu dulu? Tapi kita dah cerita kan? Cerita yang mana? Tu kita dah cerita lah, yang kereta tu semua. Yang tak ada orang dah cerita kan? Banyak kali kita repeat telecast. Itu tak salah belum Dah. Tak, itu cerita kat luar, bukan kat sini. Ya ke? Dah beritahu, dah bagi ustaz dah. Tapi ceritakan aja tu. Short. Kita mulakan dengan short dulu. Kita daripada sini lah. Tak, meeting. Bukan meeting, kat kafe. Daripada minum makan-makan, lepas tu nak balik. Tak lah. Ya. Ya ke? Okay. So, itu time kafe. Nak balik. Because I don't remember cafe. Kedai makan, apa Changi. Okay, apa Changi. Ingat? Lepas tu baru jalan ke sana. Ya. Ke Changi, ke Chai Chi. So, tengah driving straight along Chai Chi. So, basically, waktu tengah memandu tu, kita sambil-sambil berbual lah. Second lane. I recall macam leftmost lane. Okay. Recall kat sana because I swerve to the right after that. Okay, betul. Jadi bila tengah waktu memandu tu, sekali you were talking tengah berbual. Tengok depan. Tengah tengok depan. Sekali nampak orang lalu nak melintas.
So cepat-cepat pusing kanan. Lepas tu I was like, siapa tu? Then you said, Ada siapa? Tak ada orang pun? ada orang. Tak ada. Ada. Macam inilah kita kat dalam kereta. Tak ada orang. Tak ada. Ada. So Suzari went back, look back turn back, pusing belakang, tengok tak ada orang. Tak ada orang. So biar betul sih. Waktu tu memandu terus bulu rumah dah start naik itu just that short story lah. Ya, dekat sebelum kita sampai kat junction yang besar, yang kalau ke depan terus ke Decathlon, kalau ke kanan kita masuk Siglap Road. Apa Siglap Road Siglap. Siglap, masuk Siglap. Kat sebelum kita masuk junction tu, tu ada tu gitu. Apa ada ni? Apa Zal? Ada orang. Waktu tu dia punya lampu lamppost tu pun memang macam dim or gelap. So jadi nampak dia melintas kat situ. Yang nasib baiknya kat belakang tak ada kereta. Kalau ada kereta, kanan pun tak ada, selamat. Because terus kosong kalau ada tu memang dah kena dah. Sisih. Allah masih sayang kita. Amin. Itu cerita ringkas kita. Terima kasih. Kita jumpa minggu hadapan. Ya. Okey. Cerita kita punya first experience together sama-sama okey. So cerita selanjutnya okey, ini berlaku di, I think banyak orang pun banyak pengalaman di East Coast. East Coast ni orang kata rumah tempat dorang, permainan dorang. So ini berlaku waktu zaman muda-mudi. Zaman muda-mudi dulu. Zaman muda-mudi orang tahu apa? Ish Ewa. Apa tu? Ish Ewa. Apa sih Ish Ewa? Ish Ewa? Tak tahu. Apa? Pak Maun. Ish Ewa. Okey. Zaman muda-mudi lah. Okey. Aduh. So zaman muda-mudi ni kita selalu suka ton. Faham. Ton faham. Muda-mudi tak faham zaman. Tak. Okey. Zaman-zaman ton ni suka melepak lah. Sampai ke kau macam-macam tak tahu ton tu apa Yes. Orang kadang overnight lipat-lipat kat tepi laut. Besok baru balik. Ataupun pukul 3 pagi, 4 pagi baru balik. Betul. So waktu ton ni biasanya kita akan datang macam pukul 9 lebih. Dah start berbual hantu, berbual cerita hantu, makan kuaci, all that. So during bila waktu midnight ni kita nak pergi adventure lah. Dengan kawan-kawan nak pergi adventure. So kita punya adventure ni kita nak jalan ujung ke ujung. Kita bermula daripada pertengahan McDonald tu. Kita nak pergi sebelah kiri, nak pergi ke JT yang paling ujung. So sambil berjalan tu sambil bercerita lah, cerita hantu dorang share orang jadi bila kita sampai dekat satu spot ni, waktu tu dah pukul 1 lebih. Nampak kemah-kemah family yang lain semua. Banyak orang pasang itu tentage lah. Approaching to that tentage tu kan, kita dah daripada jauh kita dah dengar orang pekik-pekik. Macam tolong. Cakap tolong juga? Tolong. Macam pekik tolong? Yang mana? Macam mana pekik tolong? Yang itu harmonika tu Tolong. Help. Okey, lepas tu okey, tolong. Kita macam dah berjauh dah nampak apa je. So kita start tu jalan laju lah. Dan laju kebetulan ramai orang kat sana disampuk. Macam secara berkumpulan disampuk. So kita yang muda-mudi ni pun kita macam nak menolong lah. So kita bila kat sini pergi kat yang ini, kita dah tolong angkat dia. Ni kita tolong angkat. So tempat sana dah jadi macam huru hara. Pukul 1 lebih pagi, semua dah macam tolong sana, tolong sini, tolong sana. So waktu tu dia punya atmosphere was like macam breezy. Angin-angin. Angin-angin. So kebetulan nak tolong tapi kita tak tahu apa nak buat lah. I know somebody kenal orang yang tahu
macam mana nak handle this kind of situation lah. Jadi I panggil one of my friend ni punya, dia dengan mak angkat lah. So I called him. So daripada Bukit Batok dia datang. Okay. So bila dia sampai ni, memang dia tak kenal dengan orang ramai ni lah. Dia tak kenal dengan orang ramai ni. Bila dia dah sampai ni, dia pergi kat satu orang lelaki ni dulu. Mulut dia dah start membaca lah. Tak tahulah apa dia baca Dah start membaca. Dia pergi kat bawah, dia nyangkung. Terus dia ambil dua ibu kaki jari. Dua. Dia tekan. Bila dia tekan kuat-kuat tu dia, orang tu dia mata tu terbeliak. Terbeliak dan mata ternaik Juling atas. ke atas. Juling. Juling apa? Yelah. Juling Juling. Tak tahu semua tak. Juling ke atas. Syafiq ni apa Syafiq? Kalau macam ni apa? Macam ni? Ni apa? Macam mata putih lah, nampak mata putih. Juling atas kan? Macam mana? Okey. Macam gitulah. Gitu. Mata ternaik atas, okey. Mata ternaik atas. Bila dia picit sambil membaca lah. Naik atas. Bila dia tengok atas tu, cerita kelakar ni. Tak. Okey, dah mata dah naik atas. Macam gitu. Mata tengok atas. Dia tengok atas, dia pun pekik. Bila dia pekik tu, suara perempuan yang keluar. Okey. Suara perempuan yang keluar. Bila dia pekik suara perempuan yang keluar, kita ni yang muda-mudi ni, kita pun tengok atas. Terperanjat nampak. Semua tengok atas kita. Nampak apa? Nampak dekat pokok kain putih with long hair. Rambut panjang kat situ. Bila nampak, sekali try to call yang my friend ni lah, Faizal. Zal. Sani Faizal. Okey. Sani Faisal. Okey. Chill. Zal. Lepas tu atas. So dia macam gini. Sambil dia baca tu, pekik lagi yang itu. Dia pekik lagi. So I didn't have, tak ada opportunity to bilang dia lah yang benda tu kat atas. Tapi bila cerita dah habis actually dia cakap, aku tahu benda tu kat atas. Sebelum aku datang, aku dah nampak benda tu kat atas. So bila dia habis yang ini, dia pergi kat yang sebelah, yang sana juga, yang atas sana juga. Yang itu perempuan. Minta izin dululah. Pun sama juga dia. Mula lelaki kan? Lelaki. Dan ke perempuan? Perempuan dulu minta izin dia nak picit ibu jari dia. Ibu jari. Sama juga terbeliak atas. Sama kes. Dia juga. Terbeliak atas, tengok atas. Dia tengok atas, kita pun tengok atas. Nampak lagi. Aduh. At that time, me and my friend, kita dah start to jauhkan diri lah. Probably tak tahu, mungkin dorang adalah buat silap main benda ke apa ke sampai dah jadi macam gitu So orang tu sedar lah. Bila sedar, dia tak tahu apa berlaku. Tapi bila dia dah sedar, at the point of time kita tengok atas balik, benda tu dah tak ada. Tapi yang kelakar ni, yang si Faizal ni lah, aku tahu sebelum aku datang sampai, aku dah nampak benda tu kat atas. Berapa ramai ke sampuk Probably about 2 or 3 of them lah. Okay. 2 or 3 of them. So dia nak dekat sampai mana tahu? Dekat Kapak G. Kapak G? Semua surf Google East Coast Kapak G. Sebelum Kapak G. Kapak G, dan dia dekat sini H. Saya cakap dia when you reach, sebelum you reach yang satu another jetty, kan kat sebelah hujung East Coast ada lagi satu jetty, dia gelap, tak ada lampu. Sebelum situ jetty orang pancing atas lagi. Jetty orang pancing tu. Tapi ada lagi satu jetty yang keluar tu sebelah hujung sana. Situ punya jetty memang diorang tak kasi orang masuk. Bukan tak kasi orang masuk memang tak ada lampu kat sana. Dia sebelum sampai kat that Kapak and jetty. Okey. Lepas tu? Itulah kita punya experience yang takut Nampak kan? Selalu nampak
Okey. Kat situ Pernah? kan? Yang Dah? kat sini. Tak apalah. Oh, patutlah daripada tadi. Tengok macam betul lah tadi. Betul lah, kalau map tu betul lah. Sekarang tu masih keadaan kat sana macam itu sekarang. Masih still the same. Tak ada benda yang diorang buat kat sana lah. Still the same lah. Kat sana pun banyak orang buang-buang barang lah agaknya. Oh ya? Lah. Ujung sana. Dah Ya ke? Pasal tak banyak orang lalu lalang. Dah sampai ujung kan? Macam tahu orang selalu suka buang-buang barang kat situ? Mungkin. Mungkin. Kemungkinan. Pasal Okay. dah sana dah ujung tak ramai orang. Okey. Jadi buang lah. Suka-suka buang lah. Okey, daripada cerita kat East Coast lagi. Ada lagi kat East Coast? Ada ke dia beranak lagi cerita ni? Daripada East Coast ada lagi kat East Coast. Lepas tu beranak tak adalah. Yang nak panjang ke yang nak pendek? Panjang? Panjang. Yang panjang yang pendek. I got this pendek one. East Coast Bukan East Coast. This one another story. Okey. Another story. Ni yang pendek sikit story dia. Tapi takut terperanjat. Okay. Dulu pernah kerja sebagai valet. Okay. Part time. Part time valet lah. So ni kerja sebagai valet ni, I'm not the valet yang valetkan kereta orang. I'm the valet, they call it the recovery valet driver. Apa macam tu kerja dia? Okay, maksudnya valet punya position ni ada dua. Satu jockey, satu jockey valet, satu is a recovery valet. Jockey yang ambil kunci, drive, parking. Yes. Jockey yang ambil kunci customer. Betul. To drive. So this company that I work at, diorang siapa yang sakit, siapa yang mabuk, all this, right? So the jockey will go there, pergi sana, ambil kunci kereta diorang. Customer yang tak boleh drive tu akan duduk sebelah diorang lah, in their customer untuk ambil kereta. So this jockey driver akan drive the customer back to diorang punya rumah. Okay, faham. So I as a recovery driver ni, I will go and pick up the jockey driver. After I pick up the jockey driver, I will bring him to tempat the next punya job lah, next job. For example macam daripada Orchard pergi ke Ang Mo Kio. I pergi Ang Mo Kio, ambil dia, bawa balik ke town for the next job. Okay. So terkena ni satu customer ni, every time we interact through WhatsApp group. Okay. Nanti bos kat dalam cakap, Sunny, go to this location, I go. So this jockey ni, dia pick up customer daripada town. And the address to go was somewhere near Radin Mas. I think Radin Mas pun ada dia punya creepy. Bukit Merah Teluk Belanga tu Bukan Bukit Merah, Radin Mas Teluk Belanga. Teluk Belanga. Yes, correct. Teluk Belanga. Okay. Rumah dia somewhere near Radin Mas. Okay. But when I receive dia punya location on the phone, it was asking me to go to Bukit Terisa. Bukit apa? Bukit Terisa. Bukit Terisa? Dia dekat dengan Radin Mas juga, tapi not exactly. Okay. So when I receive dia punya message dekat on the WhatsApp, it's a postal code. So I just masukkan ni lah, pergi dekat Bukit Terisa. So bila kita dah sampai Bukit Terisa ni, kita akan inform bos lah. Okay, I'm at for example Shah location. So kita kena tunggu joki tu sampai lah. Okay. Dah sampai baru kita ambil dia. So bila dah sampai ni, tunggu lah. Tunggu. Sekali Shah dah sampai. Bila Shah dah sampai, dia cakap reach. So bila dia cakap reach, I know dia dah sampai lah. So I start my car because from my side mirror, I saw Shah datang daripada belakang.
Daripada side mirror, tengah duduk kaki kat atas dalam kita lah. Nampak Syah from the side mirror. Tengah datang, tengah check handphone, check. Then my door open. Tapi Syah tak masuk. Pintu terbuka sendiri? Terbuka sendiri. My door open. Tapi Syah tak masuk. So, I was looking depan lah. Tengok depan. Tapi Syah tak masuk. Kita tengok, after a while, mana Syah? So, start to message lah. Sebelum I start to message, message masuk, Sani mana kau? Habis check tak side mirror tu, mana Syah? Tak ada lah. When I check back, semua dah tak ada. Okay. Cakap, Sani mana kau? I start to call him. Kau kat mana? Aku kat sini lah. Then he share the location. And the location was different from yang itu postal code. Postal code tu yang tadi I nampak dah tak ada. Inside the WhatsApp tu dah tak ada. Masih ada, but it's a different postal code. So I tak tahu macam mana boleh dapat that postal code to bring me there. Faham? Pelik Yang peliknya dia buka pintu tu. Itulah. So bila I cakap, Syah kau kat mana? Aku kat sini. Aku kan nampak kau. Sani, kau jangan sembarang. Sani, aku kat sini tengah sorang-sorang. Because it was already past midnight apa? Okay. Kita kerja value all past midnight. Kau jangan sembarang. Aku tengah sorang-sorang ni. Habis bila telefon tu, pintu masih terbuka? Masih terbuka. Tapi tak ada, dia tak masuk. So I call him, kau kat mana? Kau share location. Okay, share. So after share, I go out lah. I close the door. Tanta dah duduk dalam Wallahualam. Betul. Itu yang pelik. Nampak dia kat sana, dah side mirror, tengah jalan, start my car and pintu terbuka. So bila pergi dekat Syah, baju yang nampak kat side mirror tu, baju yang apa yang dia pakai semua exactly the same apa yang Syah pakai when I pick up him dekat somewhere near Radin Mas there. So cerita dengan dia lah. Cerita dengan dia tak percaya. Dia tak percaya. Ni kalau korang semua kat rumah kau kena macam sama situation macam Sani ni, apa korang buat? Habis bila pintu terbuka, kan keluar ke ataupun macam masih kat driver seat terus gitu tutup gitu? I went out. I went out. Tapi memang situ memang tempat residential private housing. But that private housing is just that satu bangunan je, and it's a low rise apartment or condominium lah. Dalam satu lorong ni, rumah tu paling hujung ke dalam. Satu. So I parking kat sebelah depan sikit lah. Pasal situ ada security tak kasi berhenti dekat-dekat. Jadi pergi depan sikit lah. So at least ada inilah apa nama dia, security guard kat situ kan. Nampak jadi berani juga kau nak keluar. So that one pengalaman jadi valet driver lah. The rest of the pengalaman more tu banyak orang muntah je. Okay. Itu pun puaka betul kan? Itu pun satu. Busuk lah. Sebab tu I don't become a jockey. I tak ada baru. Jadi recovery je. Okay. Faham. Itu satu case as a recovery jockey. Itu satu case yang terjadi pada diri lah. Cakap, okay. Macam gini pun ada ke? Mesti lah. Pintu terbuka tu apa ni? Siapa-siapa yang driving tu, kalau pintu terbuka tu, ni kalau Syah yang tengok ni juga, mesti dia pun macam teringat ni story kan? Okay, dah cerita pintu terbuka sendiri. Sekarang kita ke cerita panjang. Apa cerita? Cerita panjang? Satu, tadi ada panjang, ada pendek. Lepas tu, tadi consider panjang pendek? Pendek lah. Okay lah. Pertengahan. Tengah lah. Okay lah. Okay, cerita panjang pula Shelly, ni cerita teman. Kawan cerita? Cerita teman. Okay, cerita teman. Ni teman ni Su. Su. Apa Su? Nama. Nama Su, okey. Teman Su. Teman Su. Apa yang Su? Teman Su. Tengah fikir dah nak panggil nama betul ke, nama bidik ke. Nama betul Su je lah. Su TVC.
Okay. Nama dia Sue. Okay. So dia ni dia ada this company punya function. I think it's a small company because yang datang kat chalet tu tak ramai. Okay. Dalam 5-6 orang. Dalam 5 orang company function, and waktu dia sampai tu dekat chalet Aranda. Chalet Aranda? Chalet Aranda. Dululah. Dululah. Okay. Kat chalet Aranda. Dia sampai dalam pukul 10. Okay. Dengan kawan-kawan dia lah. Waktu dia sampai tu, check in. Dia orang pertama yang masuk. Bila dia masuk tu, buka lampu semua lah. Dia nampak chalet 2 bedroom. Dia nampak ada 2 adults dengan 2 budak kecil kat dalam satu bilik. Bila masuk tu dia nampak. Tapi dia tak ingat apa-apa. Dia ingat macam maybe kawan yang sebelum ni dah datang dulu, ada family member yang dah kat dalam lah. Jadi dia tak ingat apa-apa. Sebab function ada function macam tu, event lah. Macam event gitulah. Tapi tak ada orang nampak, kecuali dia seorang aja. Nampak 2 adults, maybe father mother, dengan 2 budak kecil. So this function ni mixed races lah. Ada India, Cina, Melayu. And one of dia punya kawan perempuan ni, dia ada third eye. Okay. Kawan perempuan Cina ni dia ada third eye. So diorang duduk, this one after diorang dah berbual-bual, diorang pun start to bercerita hantu juga. Pukul 12. Semua orang suka gitu kumpul-kumpul, campfire pun mesti keluar cerita ni. Alah, pasal dah siang-siang semua nanti macam kadang-kadang macam syok busy. Maybe play some card game or dah relax chill. Okay, pukul 12. Cerita. Cerita-cerita lah. So this Sue ni, dia bila diorang bercerita ni, Sue dia duduk dekat kerusi lounge sofa lounge. Sebelum tu dia pergi tutup pintu. Tutup pintu dulu, dia tutup langsir. Okay. Tutup langsir. So bila dia duduk dekat kerusi lounge ni, dia menghadap langsir. Dia menghadap langsir. Along the way, while tengah bercerita tu, dalam pukul 3, dia cakap dah ada start orang ketuk pintu. Pukul 3 pagi ada orang ketuk pintu chalet. Kawan Cina yang third eye ni cakap dengan Sue, don't open the door. Okay. Tapi si Sue ni dia expecting kawan dia lagi satu untuk datang. Cakap no lah, maybe my friend. Cakap maybe it's my friend lah. So dia pergi sana, dia pergi tengok itu peephole dulu. Dia tengok peephole, gelap, tak ada orang. So dia buka. Bila dia buka tu, tak ada orang. Tapi actually benda tu masuk dalam chalet tu lah. Kawan dia marah. Cakap, I told you not to open, right? Dia macam glass door boleh see through. Macam mana? No, the main door of the chalet is not glass door. Pintu kayu lah. Pintu kayu biasa. Okay. So dia buka, dia tengok luar lah, tengok tak ada orang. Itu bila part tu kawan dia marah dia lagi. Cakap, why you open? I told you not to open. So dia tak nampak. Tutup balik. Duduk macam biasa balik. But when she start to duduk balik, kawan yang Cina tu dah start to shivering menggetar. Macam dah start macam I did not see lah, but I can imagine she shivering lah. Dah start tu menggeletar. Orang tanya kenapa, dia diam je. Waktu yang dia diam tu, yang si Sue ni tengah duduk dekat sofa, yang lounge sofa tu, dia terpandang dekat langsir. Waktu dia tutup langsir tu tak tutup rapat. Dia ada macam gap. Maybe 2-3 cm gap. Waktu tu dia cakap dia nampak satu mata dekat situ tengah tengok. So tanya lah, mata apa? Mata hantu? Mata manusia? Cakap no.
just nampak mata je. Tak ada apa-apa figure yang lain, semua tak nampak. Cuma nampak mata tengah tengok kat diorang. So, yang kelakarnya, dia seorang yang nampak. Cina yang third eye tu tengah shivering. Su seorang yang nampak. Yang kawan-kawan dia, yang India yang lain tu semua dah tak nampak. Dia dekat kawan-kawan dia yang lain dah start tu macam baca-baca yang diorang punya own punya doa lah. Don't know lah. So, si Su ni pun dah terasa nak terkucil. So dia nak pergi, it's an open concept punya dapur. Open concept punya dapur. Bila dia nak pergi kat dapur tu, dia nampak satu lembaga hitam berdiri dekat betul-betul depan pintu. I tanya Su, you pun ada third eye ke? Cakap, tak ada, aku tak ada third eye. Tapi mungkin dia kasih aku nampak. Dia nampak lembaga hitam kat sana. Jadi Su tak berani pergilah. Bila Su tanya kawan yang lain, cakap nothing. And that toilet is connected to one of the bedroom. Jadi kalau you masuk dalam pintu masuk dalam bilik ni, boleh tembus to the toilet yang dekat lembaga hitam diri tu. Okay. Yang kelakarnya, bila Su masuk, dia nak buka pintu tu tak boleh buka. Terkunci. Panggil kawan dia datang, suruh bukakan pun tak boleh buka. Dalam tak ada orang. Tak ada orang. Pasal mula-mula datang kan, check, semua buka, tak ada orang, cuma nampak that two adults. Betul. Dengan budak kecil tu. Dengan dua budak kecil tu lah. Jadi Su macam teringat, mungkin ada orang kot, pasal dekat tadi dia nampak ada orang. Sekali kawan-kawan ni semua dah start, apa sih? Kan? So dia keluar balik lah. Probably I think lembaga hitam tu tak nak kasih dia pergi toilet, masuk toilet, because maybe nak contain dorang at that area je. Maybe lah so dia keluar balik lah, dah tak tahan kencing. But 10 minutes later, pintu tu terbuka sendiri. Pintu tu terbuka sendiri, and tengok tak ada orang. Tengok tak ada orang lah. So bila dengar macam ni, biar betul sih macam ni, seram pula. Now pintu terbuka, kawan dia yang third eye ni dah start to cakap, tutup telinga, cakap, no, I don't want. Tutup telinga, no, I don't want. No, I don't want. Macam as if ada benda tu tengah berbual dengan dia lah. Yes. Benda tu tengah ask dia some questions. And she said she don't want. Dia tutup telinga, I don't want. Apa soalan-soalan dia? Soalan dia, tunggu sebentar. Soalan dia kat belakang dia ada. So minta tolong lah. So at that point of time, nobody can see that benda tengah tanya dia lah. Only that girl yang third eye yang nampak. So semua dah start baca-baca, yang tu semua dah baca surah. And that point again, si Su ni terpandang dekat langsir lagi tu. Dia nampak mata tu lagi. And this time round dia cakap mata tu looks very angry. Mata tu, I don't know, maybe merah ke with urat-urat ke apa. Nampak sungguh marah, dia cakap. Bila sungguh marah tu, yang si third eye tu cakap lagi, I don't want. So this thing keep happening sampai ke subuh. Tapi tak ada orang kena sampuk, tak ada apa-apa So far tak ada kena sampuk, cuma yang kau yang si third eye ni lah. Third eye tu lah, tak tahu lah siapa nama dia. Tak ada sampuk. Bila subuh, azan subuh tu, everything all macam dah at ease. Dia semua dah relax. Sekali kesian lah, si Su kena marah lagi. Dia cakap, your soalan tadi kan, yang third eye tu cakap benda tu minta tolong dengan dia to do apa tu, some ritual. Benda tu minta tolong dengan dia to do some ritual, which she don't want. Ritual dia apa? Ritual dia apa? This is not mentioned. Just to do some ritual. Jadi bila dia menolak tu, mata tu marah lah. Sebab tu makin marah.
Sebab tu yang si Su nampak dia makin marah bila dia tu cakap I don't want. So bila dengar pun, wah, this is like super real sih. Ke mungkin dia minta darah ke, minta nyawa ke, kita tak tahu Don't know lah. Lepas tu cakap I don't want. Cakap kill somebody, I want blood. Tapi soalan dia, siapa tu yang 2 orang yang kat dalam tu? Nah, the 2 adults and 2 kids tu. Oh, mungkin nak tolong link with that family. Tak tahu. Mungkin memang sengaja rumah dah kosong, diorang pun rumah tempat tu ingatkan rumah diorang. Tempat tinggal, anak beranak, Mati dalam iman. Apa? Mati dalam. Mati dalam bilik tu. Tak tahulah. Maybe lah. Lepas tu nak minta tolong. Cari mana mayat ke? Cari mayat kat mana? Wallahualam. Kan? Ada sama-sama cerita macam gini? Tak ada. Cerita chalet? Tak ada. Tak pernah pergi chalet? Pergi. Tak ada lah. Mana ada cerita macam gini. Banyak chalet pergi tak ada cerita chalet? Tak ada, alhamdulillah tak ada. Cerita hantu chalet? Ya Allah. Tak ada. Ada lah tapi lupa. Alamak, lupa. Cerita lah orang semua nak dengar. Tak ada, lupa. Ada dia tu, dia punya. Kat mana? Changi Changi tak tahu lah. Ni budak dikir barat ke apa gitu. Lepas tu terus kita semua ramai-ramai. Kan chalet besar kan? Lepas tu bini dia ke apa dah start kena rasuk dalam bilik. Tu dah kes rasuk lah ni. Lepas tu kita semua kat luar tengok TV gini-gini, ada orang depa kat luar, memang taman besar. Gelap kat luar, lepas tu dia cakap kat luar. Lepas tu semua tengok tingkap kat luar, lari keluar. Sampai kat gate tau. Sampai kat gate, semua pergi sampai kat gate. Diorang tak tahulah, diorang mungkin ada nampak kita yang kata, apa ni semua keluar kecoh bini dia lah. Gitu. Sama lah picit ibu jari lah apa-apa. Lepas tu besoknya, ke malamnya ke apa tau, dah cakap kat tingkap tu ada bekas jari, macam tangan dah, macam tak tahulah. Bekas lah, tak tahulah. Tapi itulah gitu-gitu je. Indah tak. Cerita rasuk, I have cerita rasuk. Ni cerita rasuk pun boleh tahan real. Berlaku pada abang sendiri lah. Okey. Dia tinggal di Hougang. Tak boleh cakap tempat Hougang besar. Okey lah. Tapi dia dekat dengan Lorong Lulian. Lorong Lulian pun besar. Dia masih nak kasih lagi feel. Nanti kita kasih feel. So itu perumahan rumah sewa lah. So mungkin sana banyak benda yang tak baik berlaku lah. So midnight juga, sama juga kita receive telefon. Kita receive telefon daripada dia, orang rumah dia, kita pergilah. So kita satu family semua kita pergi. Dia dah tak sedarkan diri. Dah terbaring kat situ. So kita pun dah nak buat apa ni? So kita dah start panggil family member all here and there. So this ada family member pun kebetulan dia recommend dan orang yang pandai buat benda-benda ginilah. Kita panggil after some time 3 pakcik datang. Okey. Satu pakcik ni dia kirakan macam pendekar. Sebab dia pakai macam pendekar. Okey. Dia pakai songkok dia. Tanjak ke songkok? Tanjak, yes. Tanjak. Dia pakai tanjak dia. Misai dia tebal. Baju hitam. Jaket lah yang macam vest tu. Macam vest tu. Daripada jari-jari semua banyak cincin-cincin yang apa tu? Macam batu-batu. Semua ada cincin-cincin dengan macam kain batik dia buat samping. Dia buat macam samping. Datang dengan capal. Pernikahan. Dia datang. Itulah. Okey. Yang kelakar apa? Ada keris. Okeylah, seram sih keris. Ya. Menikah dengan 2 assistant. Okey. So bila yang dia datang ni, dia start bakar kemenyan. Dia bakar kemenyan, dia keluarkan keris dia asapkan keris dia kat atas gitu. Keris. So kita cuma tengokkan je lah. But I'm not too sure apa yang dia trying to prove. Dia ambil keris ni, so dia ambil paper. Dari satu paper ni dia nak tunjukkan yang keris dia tajam. Dia tajam. Kita tengok, wah tajamnya. Lepas tu dia taruh, dia ambil tangan dia macam gini, dia ambil keris tu, dia cucuk kat tangan dia kat sini. Tembus? Tak tembus. Tembus lah.
tak tembus, macam nampak dia Tercucuk. tercucuk gitu. So dia potong. Dengan keris tu dia potong. Dia potong tu tak ada apa-apa. Tak ada darah. Kebal. Dia nak tunjuk. Tapi dia gini. Dia gini. Tunjuk bicep. Bukan, ada cerita tu. Ada cerita. Ada cerita. Bila dia dah gitu, abang terbangun. Okey. Sedar. Tapi bukan dia. Kenasuk Ada benda kat dalam according to pendekar Mustar ni. According to pendekar Mustar ni, kat dalam badan mak abang ni ada 7 makhluk. ada 7 jin. Benda lah, tak tahulah. Ada 7 kat dalam and semua degil-degil. Okey. Yang kelakarnya my brother cakap Jepun. Kelakar. Lepas tu dia berbual, ada berbual Jepun, ada berbual Jawa. Tapi orang Jawa kata Jawa. So basically bukan dia lah. Bukan dia. Lepas tu yang pendekar tu ada berbual baca-baca. Pak dia Pingsan lagi. Tu kononnya macam dah habis lah. Okey. Dah habis, lepas tu dia berbual dengan kita. Dia cakap apa, saya ada bawa ni air bunga. So abangnya mandi air bunga pagi, waktu subuh 1 kali. Nanti waktu maghrib pun mandi lagi 1 kali. Tapi bila dah habis tu dia dah balik kan. Kita family kita macam berbual lah. Cakap lain aja. Macam lain dia punya cara-cara. Cara-cara dia macam lain aja. There's this one pakcik in the house, kita punya family member also lah. Pakcik kita. Dia cakap pendekar tu waktu dia gitu tu sebenarnya tengah kasih makan darah. Oh ya. Waktu dia gini, darah dia mengalir. Tapi kita tak nampak. Kita tak nampak, dia nampak. So dia pakai dia punya own punya jin untuk tolong benda tu keluar dari badan. Faham? So sebab tu bila benda jin tu dah tolong, balik lah. Jadi kita tak nampak lah Odi, tapi yang my pakcik tu dia tahu. Okey. Jadi air bunga pun kita tak mandi lah. Lepas tu dah baik? Tak, kita besoknya terus pergi cari ustaz kat masjid mana-mana. Kita cari ustaz. Kita pergi berubat dengan ustaz lah. So alhamdulillah lah. So tu lah pasal sampuk sampuk makan darah kan. Itulah yang kat rumah pun kadang-kadang kata orang tu nak pergi berobat ke walaupun sakit, hati-hati dengan siapa yang awak berobat. Itulah minta maaf banyak kalau terkasar bahasa. Kadang ustaz pun cakap kena tengok siapa orang kita berobat dengan. Kalau misalnya orang tu berbual gunakan ayat-ayat Al-Quran, lepas tu tiba-tiba dia senyap, minta izin pada orang tu cuba bacakan sekuat, bukan sekuat-kuat tapi baca kuat biar kita dengar semua apa ayat yang dia baca. Sebab kadang-kadang ada orang suka manipulate ke apa gitu, gunakan ayat Quran dan gunakan ayat-ayat yang jeng-jeng-jeng. Dia ada baca starting aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dah senyap. Itulah kan. Lepas tu tak tahu dia baca. Kan? Takut. Jadi memang kita semua nak baik. Memang kita nak baik. Kalau yang mungkin ada yang terkena ke apa gitu semua, tapi hati-hatilah. Jom minum. Penat berbual lah. Lepas cerita ni kita ke cerita Ami ada. Dulu bukan Ami. Yelah, whatever it dulu is. CD. Abang-abang cemas. Cemas? Bomba kan cemas. Abang cemas. Abang cemas. Apa ni? Oh, drama cemas. Tak tahu, CD kan selalu cakap abang-abang cemas. Ya ke? Pasal dulu pun ada cerita cemas kan. Siapa tu yang pelakon tu yang badan besar dapat beat tu? Okay, tak apa.
Tak boleh recall. Okey. Tak boleh recall. Maklumlah dah tua. Okey, lepas tu terus Civil Defense. Okay. Another story ni, Civil Defense ni Tak perlu nak sebut lagi ulang-ulang ya. Nanti kena beat banyak kali. Uniform group ya. Okay, uniform group. Terima kasih dah banyak. Okay. Uniform group. Okay, uniform group ni kita ada dua cerita yang best lah Okay. So yang kurang best sikit, tapi best juga. Pasal yang lagi tu lagi hangat sikit. Okay. Dah nak habis dah ni? Belum. Belum. Okay. Belum. So ni cerita uniform group ni. Okay, dulu waktu uniform group ni saya ni jadi NCO. Okay. Instructor. Okay. Untuk budak-budak recruit yang masuk. So I am the one who train them. Okay. Kasih diorang command, everything all that lah. Jadi kita punya waktu uniform group punya live ni, kita cuma happening waktu malam. Okay. Pasal siang hari kita sibuk dengan itinerary, all the schedule, all that lah. Jadi waktu malam ni, bila lepas recruit ni pergi tidur, kita NCO ni semua akan keluar. Dan kita kan dekat dengan Jalan Bahar. Dekat sangat dengan Jalan Bahar. So waktu tu semua NCO keluar, cuma satu je NCO yang standby dekat dalam bang. Okay. Jadi kalau macam anything happen, calling lah, hantar balik. Jadi semua yang pergi ni semua naik motor. 3 motor je pergi, tapi 2. Okay. So 6 orang yang pergi. So kita pergi mana? Entah. Tanya orang. Kita pergi adventure di Kubo. Yeah. Pergi adventure. Pergi adventure. Zaman muda-mudi. Okay. Isi Ewa. Okay, lepas tu? So kita pergi kita nak betul punya adventure lah. Jadi kita pergi cari kubur yang orang yang baru mati atau yang baru meninggal. Fuyo, garang betul masa kita ni. Kita nak cari orang yang baru mati atau yang baru meninggal. So tapi kita nak hantu yang power lah. Garang ada ni. Kita nak hantu yang power lah. Kalau macam nak adventure lah. So kita pergi ke kubur yang bukan Islam. Yang bukan Islam. Kita pergi kubur yang bukan orang Islam kita. Okay. Di mana tanah dia masih merah. Okay. So nak pergi tu masuk ke dalam cemetery path, banyak lorong kecil-kecil lah. Banyak lorong kecil-kecil tu, kita nak cari kubur yang baru. So kita jumpa satu ni, semua pak motor semua turun. Bila semua turun, semua dah start, dah rasa dah rasa the presence is there lah. Jadi kita jumpa ni kubur lah. Jumpa kubur ni, kita duduk bulatan kita duduk, letaklah ni kubur. Ni kubur, kita duduk bulatan kat sini semua. Lepas kita duduk bulatan, kita cakap apa tahu dengan semua orang? Apa-apa jadi, diam, jangan bangun, jangan lari. Apa-apa jadi, kita pegang tangan, I hold your hand gini. Apa jadi, genggam. Macam kasih signal gitu. Signal lah. Ya kan men, set, mi. Kelakar apa set ni kat kubur. Kasih signal lah. Ada something gitulah. Okay. Set mi. Okay. So tangan macam nak bergetar je. Dah macam ada dah nampak. Tak ada lah. Tak teringat that moment lah. So kita semua tutup mata. Kita just diam lah. We sat there for 15 minutes, nothing happen. Okay. Tak ada benda yang berlaku. 15 minit sekali my tangan sebelah kanan ni digenggam. Alamak, apa cerita ni kena genggam? Okay. Dah kena signal ni. So far I never genggam anybody until one moment whereby ada orang bisik kat telinga. Bisik kat telinga. Main gitar current. Diorang semua genggam sekali. For me, I genggam banyak kali. Genggam banyak kali.
Dia dekat. Lepas tu? Genggam banyak kali. When I start to genggam orang, dah stop kan. Orang semua dah start genggam. Laju. Semua dah start genggam. Until a point bila dah tak ada orang dah genggam lagi, yang seorang tu cakap stop. Seorang tu cakap stop lah. Bila kita buka mata, kawan kita satu hilang. Satu hilang. Kawan kita satu hilang. Okey. Tapi kau hilang tak ke rasa genggam tu? Inilah soalannya. Dia genggam siapa? Remember the first 15 minutes actually tak ada apa-apa terjadi? Mungkin waktu tu dia hilang. Mungkin lah. Dia hilang. Bila kita buka mata, semua belum perasan dulu. Bila semua dah bangun diri, baru macam, mana ni? Mana dia? Semua orang dah badi, dah takut. Betul. Dia hilang. Pokok sebelah ada satu pokok tu. Also same thing. Pokok bila gelap tu kita boleh nampak dia punya batang nampak batang, nampak ni. Dia keluar daripada tepi. Keluar tepi dia masuk. So kita dah start berbual, apa tu? Dia main cacak. Dah main cacak tu. Tapi at the same time kita ingat tu dia. Kawan kita. Kita ingat dia. Panjat sih, main cacak tadi. Gila main cacak. Terpanjat juga. Terpanjat sikit. Main cacak. Mana tadi? Dia main cacak. Keluar, masuk ingatkan kawannya. Ingatkan kawan dia. Ingat kawan dia, kawan kita. Ingat kawan kita. So kita pergilah. Kita pergi sana, kawan kita dah terbaring kat tepi pokok tu. Soalannya, siapakah yang main cacak? Cuba buat tangan macam tadi. Buat lagi. Okey, betul. Okey, betul. Kenapa? Tak ada apa. Tak ada apa-apa lah. Lepas tu? Apa sih? Tak ada apa-apa lah. Tadi pusing nampak tangan. Berdua lagi. Okey. Itulah. So kita nampak kan, kita dah start panggilan. Sepak muka dia. Dia tak sadar. Dia cakap apa tau? Lepas tu dia tak tahu apa jadi. Bila dia duduk, lepas tu dia macam hilang gitu. Dia macam tak ingat. Macam tidur ke, pingsan ke, macam lost. Angkat dia, bawa balik lah. Tu dah. Tak nak adventure kat situ lagi lah. Kan? Kadang-kadang selagi belum benda terjadi, selagi tu nak gini tak cik pasal, cik tak penyakit. ada dulu, zaman-zaman NS pergi kubur, tak ada. Mana ada? Tak ada. Semua kat dalam lah. Tak pergi NS Kan semua kat dalam, mana keluar? Asal nampak? Semua orang dah tahu ni, keluar ni. Okey, lepas tu? Kita kau team lah dengan ini, apa tu, dekat gate tu. Apa tu? Provost. Yes, Provost. Beg putih. Tu members. Tu kita kisah lama. Tu kisah lama. Sekarang dah strict dah. Sekarang tempat tu dah tak ada dah. Yang camp tu lah. Dah tak ada, dah jadi Sheng Siong dah. Wow. Jadi Sheng Siong. Shopping ada orang semua Ada orang. Tak ada benda lah sana. Okey, cerita seterusnya. Belok sikit lah. Belok ke mana? Ringan je. Minum haus lagi. Minum. Dia buat bismillah. Wah, penat berbual jumpa klien. Cakap pasal gini sebelum kita ke cerita seterusnya. Ada tak tips-tips pasal rumah? Beli rumah, jual rumah? Banyak, insyaAllah. Tidak Jangan banyak sangat lah. Nanti 2 jam pula cerita ni. Okey, tips penjualan Okay. Jual beli. Okay, kita start on jual dulu. Okay, tips sebagai penjual ni, sedikit sebanyak ni kalau kita nak dapatkan harga yang terbaik, mungkin kita boleh dapatkan harga yang
terbaik, apa penjual ni harus lakukan is kita harus declutter. Declutter dalam bahasa Melayu adalah apa? Declutter maknanya benda-benda yang kita tak pakai ni kita buang. Kita buang. Buang ataupun clear lah, spring cleaning kata tu. Barang-barang dalam rumah ni kita buat simple-simple yang basic je. For example, kalau macam benda tu kita nak simpan, kita jangan taruh atas sembarang, kasih macam bersirak. Kita simpan dalam gerobok, dalam laci, jadi nampak berkemas. Macam kita pergi coffee table kat luar ni, kalau ada barang-barang kita clear. Kita taruh alas, taruh pasu bunga, kasih cantik. Jadi apa tahu, first impression bila pembeli tu datang, sebelum dia masuk, kan nak buka kasut. Buka masuk tapi mata pandang dalam. That first impression is really, really important. Bila diorang tengok rumah macam berkemas, first thing first diorang akan dalam hati, wah rumah ni baik. Kita dah menang 1 point. Okay. Second tips ni is kalau boleh kita cat balik rumah kita. Pasal kadang-kadang orang Melayu kita pun suka main colourful colours. Hijau, grey, brown. Lebih baik kita cat dengan warna putih atau warna yang cerah. Jadi bila nampak warna yang terang ni, it makes the house looks bigger, spacious dan bersih. Jadi orang tengok pun mata, hati pun senang. The third tips untuk yang bab jual ni is important part dalam rumah is kita punya tandas. Bila tandas kita ni kita masuk ni, kalau boleh sebelum diorang masuk, kita tutup dia punya toilet cover. Toilet cover kita cuci dulu, tutup toilet cover. Jadi orang bila tengok toilet pun senang sikit tengok. Ada yang terbuka, ada yang lupa flush. Pernah terjadi. Jadi bila benda-benda gini yang disadvantage berlaku ni, orang semua alamak, penjual ni tak syuk macam gini. Jadi kadang bau all this. Jadi we do all these things, bersihkan lah, nampak cantik lah. Sedap mata memandang kan. Betul. Itu yang nak menjual. Itu yang menjual. Yang beli? Okay, yang membeli ni pula tips sebagai pembeli ni, bila kita dah buat temu janji dengan ejen atau pemilik rumah ni, kita kalau boleh kita for example appointment pukul 3, kita kalau boleh sampai 5 atau 10 minit sebelum pukul 3. Jangan pukul 3 datang. Tapi tu okey jugalah, kita kan you on time lah. Tapi jangan 5 telefon ejen, saya on the way. Encik Sani, saya lagi 10 minit saya sampai kalau boleh elakkan begitu, sebab kadang-kadang ni kita ejen ni kita dah buatkan you all tengok rumah ni back to back appointment. Betul. Macam pukul 3:20 dengan 3:40. Jadi you kalau lambat 3:10 minit tu, kita punya appointment yang lain semua lambat. Okey. Itu lagi satu. Second thing, kalau kita masuk rumah orang ni sebagai pembeli ni, lagi-lagi waktu COVID ni, kalau boleh kita jangan pegang barang-barang orang. Okey. Jangan buka kabel orang, buka laci orang. Just spot check kadang-kadang orang macam saja je, buka. Kadang-kadang itu semua barang personal. Betul. It's not nice to tengok. Kalau betul-betul kita nak tengok sesuatu, kita minta izin. Betul. Kalau macam nak tahu how the aircon works, kadang orang aircon yang lama tu, orang nak switch on. Sekali kalau pecah macam mana? Betul. Siapa nak ganti? Jadi kalau nak tahu pasal aircon work or not pun boleh tanya pemilik rumah. Itu untuk pembeli lah. Jadi kalau third thing, pembeli ni kalau boleh kita tanya soalan dengan penjual ni, soalan yang kena-mengena dengan rumah lah. Jangan tanya, berapa orang kat sini duduk? Tak perlu Semua tak perlu. Macam kalau nak tanya, sini kedai kat mana, bus stop kat mana, sekolah dekat tidak, sekolah dekat mana, ni okey. Jangan touch on the personal punya background of the sellers. Macam not nice lah. Betul. Another last tip for both seller and buyer, kalau kita berjumpa, senyum. Kalau yang penjual, you jual, orang datang kita senyum lah. Jadi pembeli datang tengok pun, wah,
owner ni baik. Peramah. Yes. Jadi kalau nanti nak negotiate pricing pun senang. Betul. Kalau penjual ni muka bengis, okay, buyer datang senyum, dia bengis. Alamak, ni penjual nak jual ke tak nak jual ni? Sama juga macam pembeli pun senyum. Itu so far lah tips jual dan beli. Dia punya. Kau nak tahu lebih lanjut? Hubungi The Tech Team SG di 8774 1551. Yeah. Kita sekarang balik ke cerita seram. Ada yang paling ultimate sekali. Nanti Uniform Group ada cerita kedua. Ada lagi. Okey. Cepat. Okey. Uniform Group yang kedua ni topik dia Jacob's Ladder. Okey. Banyak Jacob's Ladder ni bercerita dia cerita popular. Jacob's Ladder. Okey. Sebelum cerita Jacob's Ladder ni berlaku ni, dia ada pre-event. Okey. Ni pun waktu malam selepas rekrut nak tidur ni, kita punya bank ni dekat tingkat 4. Okey. Dekat tingkat 4. Sebelum Jacob's Ladder event berlaku dekat tingkat 2 ni, kita NCO dah dapat cerita. Dekat hujung blok ni ada satu notice board kayu. This notice board kayu dah terbang. Hit one of the recruit punya dari belakang. Macam boleh terbang? Allah alam. Ini kita dengar, kita tak nampak. But doktor semua dah panggil doktor semua. Budak tu disampuk. Oh ya. Budak tu lepas tu disampuk. So kita, it was not my platoon lah. So I jaga my platoon yang bawah semua. Jagalah. So malam tu I have habit tau. Sebelum tidur I suka tengok tingkap. Okay. Habit sampai sekarang. Kat rumah ni kalau balik ni sebelum tidur mesti tengok tingkap luar. It's a habit. Kalau tak tengok tingkap kat luar tak sah. Jadi tengok kebanyakannya semua dah tidur. My habit I tengok luar ni, tengok dulu dekat situ depan semua blok masih rumah-rumah orang. So tengok rumah-rumah orang dulu, lepas tu tengok bawah dekat Jacob's Ladder ni. Bila kita tengok dekat Jacob's Ladder ni ada satu perempuan, selalunya baju putih. Ni tidak baju putih, ni baju merah. Lady pakai macam baju Cheongsam. Bukan Cheongsam, dia macam baju labo gitu dia. Labu-labu gitu. Warna merah. Warna merah, tengah pegang rambut dia. Revenge. According to the Chinese belief lah. Maybe lah. But nampak depan mata. Bila nampak tu dah takut lah. Menggeletar. Dah menggeletar. Tutup tingkap. Okay. Tutup tingkap lah. So nak bilang kawan yang lain. Sekali semua dah macam dah tidur. So I was on the lower bunk. Tidur kat sebelah bawah. Tak boleh tidur malam tu. Tak boleh tidur. Probably like after a while, 1 hour or so, in the wee hours kita dengar training dengan helikopter. Waktu pagi helikopter dengan helikopter kuat. So macam macam mana ada helikopter? This helikopter ni dia pusing dalam around the block. Oh, yang ceritakan sikit hari tu lah saya ceritakan Ustaz. I don't know. Dah. Ceritakan Ustaz. Time Hari Raya tahun lepas. Tahun lepas? Raya lepas ni lah. Bukan. Dia ceritakan Ustaz dah. Bukan. Ya. Itu dengan Mas Rahmat semua. Ini bukan ni. That one is Ubin. Helikopter lah. Bukan. You cerita Poker Raya kan? Ubin. Bukan Ubin. Okay, betul? Yang ni belum cerita. Okay. So helikopter ni dia tawaf the block. Bunyi dia kuat. Dah cerita. Belum. Ada. Ni daripada empunya mulut yang akan cerita lagi. So helikopter dia terbang along dia punya blok. Bila sampai kat tingkap tu, bunyi dia kuat. Paling kuat. Pusing lagi. Tawaf. Berapa kali lah, a few time. So
tak boleh tidur lah. Tak boleh tidur. Sampai ke subuh, dia stop. Sampai ke subuh, dia stop. Baru boleh tidur. Tapi bila dah tidur tu, time recruit untuk bangun. Jadi the morning tu, cerita dengan kawan. Tadi malam ada dengar helikopter tu. Okay, kawan, seorang je yang dengar. Yang lain tak dengar. Cakap, aku pun dengar helikopter. So I told this person, nama dia Andy lah. Cakap, Di, aku dengar helikopter. Aku dengar helikopter. Tu apa? Cakap, aku nampak ni. Agaknya lah Cik Pon lah, agaknya duduk dekat Jacob's Ladder. So mungkin yang helikopter ni dia yang terbang. Mungkin dia yang terbang lah. So itu yang satu cerita yang, satu pengalaman yang menyeramkan lah bila nampak itu. Sebab itu dekat blok tepi tu, dorang pun ada simpan rumah. Rumah merah. Dia simpan rumah colour merah. Tempat dorang sembahyang lah. Tu Haikal cakap betul? Betul. Oh, you were there, is it? Rumah merah tu dorang tak kasi orang ambil. So bila orang yang guard duty ni every point selalu dorang nak kena checkpoint. Mesti nak kena lalu tempat rumah merah tu. Sebab kalau tak lalu rumah merah tu, tak sampai dekat one of the checkpoint. Mesti nak kena lalu rumah merah tu. The Red House. So I also pernah kena guard duty lah. Pernah kena. Tapi bila lalu dekat rumah merah tu je kan, jangan laju. Jangan laju. Inilah Civil Defense Uniform Group di Jalan Bahar. Yang dah jadi Sheng Siong sekarang. Dari Jalan Bahar kita ke yang cerita yang meja besar tu, yang terakhir. Lagi? Ada. Banyak ni. Ada. Boleh? Ada lagi satu cerita. Alah. Happy New Year. Okey. Tadi ada cerita banyak ke tak ada? Cerita lagi. Okey, cerita. Orang semua nak dengar ni kat rumah tu. Okey. Itu jangan cerita. Itu jangan cerita. Itu tak boleh cerita. Okey. Itu penampakan tu. Okey. Ini cerita waktu di estate Amokyo. Okey. Amokyo besar. Boleh. Okey, ini waktu masih kecil dulu. Tinggal di rumah sewa juga. Kita 3 beradik dulu masih kecil. Tidur dalam satu katil queen dengan our mother lah. Dorang kata selalu budak kecil ni boleh nampak benda-benda lah. Waktu masa tu I masih kecil, but I can still remember fresh in my mind. So satu malam tu suka ditepuk dengan mak. Tepuk. Kalau tak tepuk tak boleh tidur. Jadi satu kali tu mak pun dah tertidur lah. Jadi bila dah tertidur, tak ditepuk. Bila tak ditepuk, terbangun. Bila terbangun tu, I straightway duduk. Terus terpandang dekat corner bilik kita ni. Kita ada satu kipas berdiri ni. Dekat belakang kipas berdiri ni, I saw orang minyak. Orang minyak? Yes. Nampak orang minyak. Dulu tak tahulah itu orang minyak. Bila dah cerita dengan mak, orang kata ni orang minyak. So orang minyak tu dia tengah nyangkung pegang kipas tu, kaki dia tengah panjang gitu. Nyangkung macam squat. When you squat down, your lutut akan ke tergini lah. Orang minyak tengah squat. Bila nampak macam gitu, terus baring balik Bila baring balik, terus try to tutup muka dengan bantal. Yang kelakar ni, selepas tu my abang pula terbangun. Bila my abang terbangun, dia terus turun daripada katil, dia jalan. Dia keluar. That time pun nampak juga dengan bantal buka sikit. Bila abang tengah jalan ni, ada 2 kaki keluar dekat kepala dia. Kat kepala dia? Yes. Ada 2 kaki keluar kat kepala dia, tapi bukan macam kaki biasa. Nampak macam translucent, macam kartun-kartun, you know, macam
see through. It's a ada dua kaki tembus saya nampak. Dua kaki. Tapi abang tak sedar tau. Dia macam sleepwalk. Dia jalan keluar daripada bilik. Lepas tu my abang yang nombor lagi satu pula dia bangun. Bila dia bangun, dia pun bangun, dia keluar, dia jalan pelan-pelan pun macam sleepwalk. I kejut my mother. Kejut, mami bangun. Mami bangun. My abang yang second yang bangun tu, dia keluar kat hall tu, dia ambil pasu dekat hall atas meja ni. Dia campak. Dulu ada kita pasu yang macam bunga-bunga, kala-kala lah. Mak-mak kita suka beli lah. Dia campak. Bila dia campak tu, boom, semua bangun. My abang tu jatuh. Semua jatuh kat situ. Itulah cerita dia. Orang minyak tu probably tak dapat apa yang dia nak. Lepas tu kepala keluar tangan. Keluar tangan, keluar kaki. Kaki tu macam kaki siapa? Kaki orang? Tak tahu. Keluar kaki lah. Si tanduk. Allah. Keluar kaki kat kepala. Macam ting. Tanduk kan bukan? Apa? Hellboy? Mungkin. Tapi kaki lah. Nampak kaki kat Ang Mo Kio. Di blok. Itu kisah di Ang Mo Kio, kan? Kisah Ang Mo Kio. Okey. Boleh minum air lagi? Boleh. Haus kesian betul Kering. Ni first time. Tak tahu lah kalau movie dia itu nak dara lah apalah, nak itu dengan anak dara. Bukan dara, anak dara, tak tahu lah. Movie kan? Tu movie. Tak tahu cerita sebenarnya, tak tahu pasal orang minyak ni. Kalau siapa ada cerita kat luar sana pasal orang minyak ke apa, boleh bagi tahu. No. You see it's like macam transparent. It's not a black thing. It's like transparent. Kaki kat atas kepala dua keluar. No, yang kat itu, yang kat kipas tu. Itu black. Itu confirm. It's black figure, kaki panjang. You can see shiny also. Yes. Mata? Tak perasan mata. But it's orang minyak ah. Okey. Baiklah, dia cerita orang minyak dan nampak kaki tu. Kita ke cerita. Ada cerita pendek dengan cerita panjang. Dua. Cerita panjang is the grand finale. Cerita pendek. Cerita pendek je. Yelah cerita. Lepas cerita pendek, cerita panjang. Cerita pendek ada dua. Okey. Ini pendek betul, pendek lah. Okey. Kawan kita ni, kita tengah main bola. Kita main bola dekat satu sekolah ni. Ini kelakar waktu tengah hari. Waktu tengah hari ni on the weekend lah. On the weekend kita main bola. Waktu kita tengah main bola ni, selalu ada satu budak kecil ni akan keluar masuk dalam padang. Okey. Lepas tu dia akan lari masuk dalam padang. Lepas tu dia akan keluar balik, lari juga, keluar dari padang, terus pergi ke toilet. Okey. Berlaku a few time. Bila kita pergi kat toilet tu, tak ada orang. Siapakah budak kecil tu? Itulah pendek. Pendek kan cerita dia. Dia berlari, keluar, dia check, tak ada. Tak ada. Budak kecil tu tak ada dalam toilet. Siapakah budak kecil tu di waktu tengah hari? Tu pun macam muskil lah, pelik lah. Pendek yang lagi satu pula, ini terjadi di rumah sewa lagi. I pernah duduk kat rumah sewa ni di Marine Parade besar. Marine Parade besar. Pasal apa tu? Marine Parade besar. So waktu ni baru-baru kahwin. Okey. Baru kahwin, tinggal rumah Marine Parade. Kan few nights dah rasa lain macam in the house. In the house and outside the house, I feel presence. Seperti biasa, I told you, habit suka tengok tingkap malam. Suka tengok tingkap kat luar sebelum pergi tidur. Okey. So bila kita tengok satu malam tu, bila tengok tingkap, kebetulan rumah kita tingkat dua. Depan tu pokok very close. Tak tahu pokok apa. Tengok tingkap goyang. Tingkap goyang.
Tengok tingkap goyang. Tengok tingkap, bukan tingkap goyang, pokok goyang. Pokok goyang. Lain tingkap goyang lain. Nak test ke apa? Tak terdengar macam tingkap goyang. Kan. Bila macam terpandang pokok goyang, pusing. Tu macam kenapa goyang Pusing balik, tengok. Bila tengok tu nampak 2 biji mata merah terang. Very bright. Malam tu juga I cakap dengan my wife, jom kita keluar. Kita keluar balik rumah mertua. Okey. Balik rumah mertua. Itu pokok dah tak ada sekarang, dah kena tebang. Rumah tu ada? Rumah tu tak ada, it's just the presence lah. Tak ada, macam rumah tu masih lagi rumah tu masih ada. Sampai sekarang masih ada. Kat mana? Marine Parade. Di blok 70? Bukan. 60? Tapi kalau kata blok sewa mungkin orang tahulah kat mana. 50? 50 bukan blok sewa. Bukan. 30? Belasan. Oh, belasan. 13. Tak boleh cakap lah. Itu bas nombor 13. Okay. Kita jangan fikir pasal blok. Okey. Yang penting tu cerita pendek yang berlaku di rumah sewa di Marine Parade. Yes. Ya, sekarang kita ke grand finale. Grand finale ya. Nak. Apa nak gelap lagi? Firework New Year. Nak firework. Okey, kita akan adakan firework. Firework lah pula dia minta. Last Okey. Okey. Boleh. Boleh. Okey, grand finale. Drum tak ada Okey, ini zaman muda-mudi istimewa secondary. Kita I believe kebanyakan sekolah-sekolah secondary ni bila kita sampai ke tingkatan 4 atau 5, kita ada this outward bound Singapore punya camp. This outward bound Singapore camp ni kita campur dengan sekolah-sekolah lain. Contoh satu, inilah dekat Puaka Raya that time. So macam biasa, it's a 3-day 2-night punya camp if I'm not wrong. And semua camp selalunya kita ada night walk. Okey. Dan ni kat mana? Pulau Ubin. Jeng. OBS camp. Okey. So night walk ni seperti biasa, semua orang excited, suka dan takut. The rules of this night walk ni, instructor dorang nak kasih kita have a feel of thrill and tak suruh kita pandai cari own confidence. Sebab tu diorang adakan this night walk lah. So dalam kita punya group ni, campur-campur sekolah ni, instructor cakap ini night walk semua orang akan jalan dengan sorang-sorang akan jalan. Kalau apa-apa berlaku, jangan lari, jangan pekik, diam aja. Jangan buat apa-apa. Kalau takut, nyangkung, tutup telinga. Lepas tu dah okey, jalan terus. So kat dalam hutan ni, lampu tak ada. Kita cuma boleh nampak itu pathway pasir dekat bawah tu. Itu je lah kita punya tanda jalan lah, kena ikut. Yes, tanda jalan. Kalau kita tak nampak tanda jalan ni, kita jangan jalan tempat lain. Okey. Kalau nampak, selagi nampak itu kita jalan, dia akan sampai kepada the end point lah. End point. So semua dah start jalan lah. And I am orang yang ke fifth last. Third last, tak silap. Fifth last. Fifth last. Then before me, after me, there will be another one girl, and the last one is the instructor. Okay. Instructor akan jalan last lah. Okay. So waktu my turn, before me lah, orang yang kat depan ni, my kawan, kita dah cakap, jalan slow-slow nanti kita catch up. Okay. Dah sama lah. Faham. So dia jalan dulu. So when my turn ni, when I masuk, I try to jalan laju sikit lah. Bila jalan, tengok bawah, pandang bawah, jalan laju. Kenapa tak jumpa ni my friend yang kat depan ni tak kecap-kecap?
jalan lagi lah. So jalan lagi. First thing first, you hear sebelah kanan ni, I dengar budak kecil macam ketawa. Suara budak kecil. Pandai buat suara kita ya. Last sikit. Okay, betul. Budak kecil. So you imagine at that point of time, dah rasa apa ni? Jalan lagi. Dengar kata instructor cakap apa-apa jadi, jalan je. Jalan lagi. Dengar pula budak kecil ni punya mak pula. Suara mak perempuan macam mana? Okay, terperanjat tapi tak ada movement. Ish wah. Okay, boleh sambung? Boleh. So suara mak dia takut. Jalan lagi. Jalan. Suara bapak dia pula. Takut. So jalan lah. Jalan lagi. Betul lah diorang jalan. Peranjat. So when tengah jalan lagi ni, I stop. Berhenti. Sebab dapat merasakan ada benda di depan. Kebetulan tu dia stop tu, I pun pandang depan lah. Bila pandang nampak itu Fatimah. Cik pun diri depan. Diri depan. Dah start tutup mata, baca-baca. Apa yang boleh baca-baca lah. Baca. Cik pun tu hilang. I start to walk again. Jalan lagi. And this thing really happen when I cerita dengan orang, even to you, I don't know whether you believe or not. Tak ada orang percaya. Dia tengah jalan tu, pokok sebelah kiri yang sebesar-besar tu, pokok tu bergerak. Pergi sebelah depan. Bunyi tau. Block my way untuk jalan terus. At that point of time, I nyangkung tunduk tutup telinga, baca-baca. Bila baca-baca lagi, pokok tu bergerak lagi. Buka, kasih jalan. I pun jalan lah. Continue jalan. Another about 5-10 minutes, I sampai the end point. So whatever happen yang kat situ tu, nak cerita dengan orang, instructor tak kasih cerita. Dia cakap apa-apa nanti jadi, go back nanti besok baru cerita. But soalan dia is, bila I sampai kat sana, the ladies yang before me 1, 2, 3 dengan instructor dah sampai dulu. They are supposed to be behind me. Betul. But how come they... Diorang dah sampai dulu. Yes. How come they pass me without me noticing? Kalau nak cakap cerita ni cerita merepek pun, bukan merepek, macam cerita tak masuk akal pun, macam mana kita berhenti kat situ, orang kan nampak kita kan? Exactly. Pasal instructor cakap cuma ada satu pathway tu je yang akan pergi ke end point. Yang sampai tu semua dah kat sana. So according to some people, probably waktu tu berada di alam lain. Tu tak Ustaz? Ustaz tak ada. Wah, kelakar. Kau TV ni tiba-tiba macam ke depan gini. Baru padam ke kita. Mungkin nak tanya Ustaz lah. Betul tak ada alam lain waktu? I don't know. Mungkin selamat dapat balik ke pangkal jalan. Kau hilang terus, tak dapat sponsor puaka. Itulah. Kena sembunyi dengan hantu. Kan budak-budak kecil kan, actually boleh cakap tapi nanti kena tit kan. Budak kecil dia memang nanti kena sembunyi dengan hantu. Hantu tapi boleh cakap apa kan, memang boleh cakap. Hantu tetek lah. Kan suruh hantu tetek, hantu buat dada lah. Itu balas lah. Kalau Indonesia panggil apa, tak silap apa, bebek gowel, apa bebek gombel, seperti macam gombel lah. Tu pun orang percaya macam nanti payudara besar. Indonesian term. Bebek gombel. Tak pernah dengar.
Salah sebut. Awak cuba Google Wewe WEWE Gombel GOMBEL. Kat situlah nampak gambarnya. Itu version di Indonesia. Okey. Ada movie kan? Ada movie. Okey, itu dia. Terima kasih Sani. Sama-sama. Thank you. Thank you for coming cerita, sebab semua dah tanya-tanya akhirnya dapat juga cerita Alhamdulillah. Tapi itulah. Kasih panjang punya. Sponsor naik. InsyaAllah. Sebab tu, tapi memang betul lah. Itu first time macam kirakan selamat. Alhamdulillah selamat bila kita balik tu daripada macam briefing meeting sikit. Itu yang tiba-tiba dia drive vroom. Apa asal ni drive macam ni? Macam ada orang lalu tu. Oh, tu memang not nice. Not nice. As in, kau nak balik ni. Dah lambat. Jom kita balik. Baiklah. Terima kasih kerana sudi. Kita terpaksa akhirkan ini macam dah lama gitu. Diharapkan anda semua happy. Inilah salah satu program kata orang tu macam nak akhir tahun, kita pun panjangkan sikit. Itu je. So seperti biasa, orang datang selalunya akan pulang tanpa tangan kosong. Biasalah. Jadi kita bestnya dapat bangun. Darah bergerak. Stretching sikit. Stretching, darah bergerak. Okey, kita ke bawah, minta maaf. Okey, first kita datang daripada kita bagi ni. Apa yang kita bagi? Sponsor daripada Cream. Allah. Cream SG. Sejuk. Sejuk. Benda ni kalau makan dia kena simpan dalam fridge, freezer. Yes. Keras. Cream, CREAMED, Cream. Cream SG. Tu makan sedap tu. Thank you, Cream. Dan ni pula daripada set pula kat sini. Sorry. Mesti bunyi bising daripada Best Shark. Base. BSS Base Best. Sea Bass. Best. Best Shark. Ni dia ada yang tamu kita tu, dia ada macam kata orang tu macam diving semua kan. Jadi kalau siapa nak hujung tahun ni kan nak pergi diving, nak pergi apa-apa, scuba diving ke apa, boleh ke Best Shark _Shark. Boleh, beliau akan jadi awak punya kata orang apa tu? Alright, terima kasih. Apa? Diving instructor. Subhanallah. Nak balik ni. Nampak mata dah ngantuk. Okey. Okey, daripada Camca ni sedap. Apa ni? Meringue dengan cranberry cornflakes cookies. Best meringue. Camca. Camca SG. Terima kasih Camca. Okey, tu dia. Dan ni daripada Mina Chips. Salted egg chips. Mina Chips. Yes. Mina Chips. Dan ini sorry lah basah lah sebab daripada situ kan sejuk. Okey. Daripada Bake. Ini dia. Bake.co. Boleh sengit? Boleh sengit? Boleh sengit, boleh buka? Boleh buka? Sini. Hati-hati tangannya. Okey, boleh buka, boleh tengok. Bake SG. Nice packaging. Baked. Thank you. Okey. Semua ada biskut, semua cookies kan? Yes, biskut, cookie and ni chocolate chip. Chocolate chip. Ada benda tinggal katnya. Okey. Dan kalau bangsa nak gunting-gunting rambut ke apa daripada Om Salon, boleh buat appointment. Nak trim rambut ke apa. Om Salon. Alright. Thank you. Alright. Om Salon. Okay. Dan ni daripada
pihak penaja kita. Terima kasih. Ada banyak. Ada banyak. Wah. Simpanlah. Pegang-peganglah. Bagi kita tunjukkan orang. Bunyilah. The Tech Team SG. Tu dia. Alright. Kita nak letak sini lah. Sudahlah Sani, semua nak dirikan tau. Okey, ni daripada The Grey. Okey. The Grey. Grey by Alton Hill. Cantik. Black plastik Grey. G-R-E-Y. Grey. Okey. Satu tertinggal. Pasal saya lari kena cepat-cepat. Sekejap boleh buka kat dalam? Boleh tunjukkan orang apa kat dalam? Grey. Okey, Grey. Kita ada hand sanitizer. Ini sampul sampul duit. Boleh pakai lah di apa ni? Orang kahwin. Boleh orang kahwin, apa-apa. Boleh sebab tak apa-apa kan kat situ. Ni apa ni? Ni apa ni? Itu untuk kalau saya pakai tudung, ada extension kat belakang tu. Extension. Can give to your wife ataupun your mother ke siapa yang pakai mask tu. Okay. Alright. Dan ni daripada voucher ni, ingat expiry date dia 30 April 2022. Okey, daripada The Malayan Council, The Fortune Cookie. Bolehlah ajak family makan. Malayan Council. Terima kasih Malayan Council. Tak payah nak kena gini sebenarnya boleh. Malayan Council. Dia punya makanan not bad lah, sedap. Of course lah. Dia ada apa tu yang mi goreng pengantin, tak salah. Mi goreng pengantin. Tak, mi goreng dia kan fusion kan, the mix. The name of the dish tak salah, mi goreng pengantin tak salah. If I'm not wrong ada. Tak makan. Maybe you are wrong. Maybe lah. Tapi that one sedap sih. Kau masak Okey, satu lagi kita nak bagi kat sini. Ni dia. Hui. Ish, wah. Sengaja. Jatuh, oi. Mad King. Design for comfort. Design for comfort. Oh, makan comfort dia. Kan, ni yang tak syok ni. Ni dia, nampak. Tak nampak. Okey. Design for comfort. Okey? Okey, tunjuk. Main-main lagi. Okey, ni awak punya. Tu kan? Oh, mat. Mat. Alas kaki lah. Mat. Oh, tak ingat. Just like a name, Mad King. Tu Mad King kau. Mat. Okey. Cantik Cantik. Tengoklah siapa pilih. Oh, sedap lah. Kan? Terima kasih. Sama-sama. Okey, tu dia. Bagi anda di rumah, kalau nakkan barang-barang sponsor, ingin beli seperti mana apa yang ada di depan mata kita ni, bolehlah ke IG mereka semua. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua sponsor-sponsor kita dan juga kepada main sponsor kita, ada Tech Team SG. Ni salah satu wakil ada di sini, dan sekiranya anda ada, kata orang tu, pertanyaan mengenai sponsor dan sebagainya, bolehlah ke Instagram mereka, The Tech Team SG, dan boleh hubungi mereka di nombor telefon yang tertera di skrin sekarang ni. So, terima kasih Sani. Terima kasih lah, sama-sama. Thank you lah for having me. Share cerita. Sama-sama. Punya penat sama. Okey, bagi anda di luar sana jangan lupa follow, subscribe, like, not Instagram, apa namanya, Susu TVC channel, dan tekan butang loceng untuk dapatkan notification daripada pihak kami untuk video-video yang terkini. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kami di Puaka Official. Dan juga kalau sekiranya ada apa-apa saranan ataupun idea-idea untuk kami ketengahkan pada tahun 2022 nanti, bolehlah email kepada kami di puakasg@gmail.com. So, ingat pada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan anda, dan jumpa lagi insya-Allah. Puaka tak kenal usia. Bye-bye. Bye-bye. Wah, bestnya. Sedap sini. Sedap Oh.
So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.